Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys, bertemu lagi kita di channel Caster Segama Trio. Pada video kali ini mari kita lihat informasi mengenai kisah misteri yang masih belum terungkai sehingga ke hari ini, iaitu misteri kehilangan Acap, Zulaiha dan Song Cheng. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang subscriber dan aktifkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video-video yang akan datang. Muhammad Ashraf Hassan, 29 atau lebih dikenali sebagai Acap yang hilang ketika menyertai acara larian Gopeng Ultra Trail di Gua Tempurung, Gopeng, Perak pada 23 Mac 2019 dan kehilangannya dianggap misteri berikutan sehingga kini tiada sebarang jejaknya ditemui. Sehingga kini usaha mengesan Acap masih dijalankan sekurang-kurangnya 1 atau 2 kali sebulan. Walaupun tiada sebarang petunjuk dapat menguatkan kehilangan maupun penemuan Acap, namun keluarganya tetap berharap masih ada sinar yang menanti mereka. Sepanjang pencarian itu, tiada sebarang petunjuk jelas ditemui termasuk barangan peribadi Acap di sekitar kawasan berkenaan. Namun pasukan penyelamat tetap optimis untuk meneruskan misi pencarian. Pasukan penyelamat sudah menggerakkan semua aset dalam usaha mencari Acap, namun usaha itu menemui jalan buntu. Diketuai Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) dan pelbagai agensi penyelamat berusaha mencari Acap. Pada 21 April 2019, berita penemuan tulang manusia di Gua Kandu, Gopeng amat mengejutkan banyak pihak, namun ia disahkan bukan tulang Acap selepas ujian DNA mendapati ia tidak sepadan ahli keluarganya. Kehilangan Acap benar-benar misteri. Dengan umurnya yang sudah cukup dewasa, sangat menghairankan untuk hilang tanpa jejak. Dia bukanlah anak kecil atau orang kurang upaya OKU yang tidak tahu jalan keluar atau cara untuk meminta bantuan. Fizikal dan akalnya yang terlihat sempurna sudah cukup untuk membantunya keluar daripada hutan sekiranya tersesat atau paling tidak meninggalkan tanda kepada orang awam dan pihak berkuasa untuk mengesannya seperti tapak kaki, carikan baju, torehan di pokok dan bermacam lagi. Benarkah Acap sudah ke alam gaib? Pelbagai spekulasi cuba dilontarkan oleh masyarakat dalam merungkai misteri kehilangan Acap, bermula daripada alam nyata sehinggalah alam gaib, tetapi sejauh mana kebenarannya masih belum dapat dipastikan. Spekulasi-spekulasi ini timbul mungkin disebabkan perbezaan kepercayaan, ilmu dan pengalaman. Tanpa membuang masa, mari kita telusuri satu persatu spekulasi-spekulasi yang pernah wujud dalam kes ini. Acap telah ditemui tetapi enggan pulang. Tular sebuah rakaman audio di media sosial yang mengatakan bahawa Acap sebenarnya sudah ditemui dan diajak pulang ke dunia nyata, akan tetapi beliau tidak mahu kerana kemungkinan sudah bernikah dengan bunian atas dasar suka sama suka. Pak Din kena lapang dadalah, ada dua grup yang akan paksa dia keluar. Masalahnya suka sama suka Pak Din bukan buat benda terlarang ke tidak, jadi dia tak nak keluar. Dia main tarik tali, memang muncul depan kami, sihat walafiat lagi si Acap ini, memang dah ikhtiar, memang dah buka pintu alam bunian dengan izin Allah, tapi yang jadi masalah sekarang ni Acap tak nak balik. Mak dia sendiri bagi tahu pernah mimpi Acap tak nak balik 3 hari lepas. Kalau nak berunding dengan jin tu tak boleh sebab dia nak pengganti Acap, kemungkinan dia ni dah bernikah. Dah berkahwin dengan jin, memang betul-betul depan kita semua nampak ada jemaah yang ikut sekali, nak bawa keluar macam mana Pak Din, pintu kitorang semua dah buka. Rumah kitorang dah jumpa, dekat alam sana, dia nampak semua makanan sedap tapi alam sini sebenarnya dia makan siput. Kitorang siap jumpa kulit siput tu dekat tempat dia, jin tu siap tunjuk ini makanan dia, tapi dekat sana dia tak tahu yang dia makan tu siput, dia tak tahu yang dia duduk tu celah-celah batu, celah-celah kayu. Pakar survival dan taktikal di hutan dan gunung, Hanizamal Abu Hanifah atau lebih dikenali dengan panggilan Solo Ambush kembali ke lokasi. Pemuda berusia 29 tahun itu dipercayai hilang atas permintaan ramai. Hanizamal berkata dia memulakan pemerhatian di lokasi 1 iaitu kedudukan rumah lama di mana dia terdengar bisikan di sini dan lokasi 2 melalui jalan ke arah kampung sebelum ke lokasi 5 di tepi lebuh raya berhampiran terowong. Selepas selesai pemerhatian di situ, Hanizamal terus ke lokasi 5 di tepi lebuh raya berhampiran terowong iaitu lokasi terakhir isyarat telefon bimbit Acap dikesan. Kesan tapak kaki yang jelas, saya rasa kesan tu dah 2 atau 3 minggu. Kemungkinan ada seseorang cuba turun nak ambil air atau turun nak melihat atau mencari sesuatu seperti ikan. Jika berlakunya jenayah, kita boleh jadikan kesan tapak kaki ini sebagai bukti. Kemungkinan dia kena heret sebab saya tengok kesan tapak kaki itu menunjukkan seseorang dalam keadaan kelam kabut dan nak cepat. Jadi benda ini kita boleh jadikan sebagai maklumat tambahan yang mungkin boleh dikaitkan dengan misteri kehilangan Acap. Seorang ranger di Gua Tempurung di sini mendakwa ramai yang tersalah sangka apabila mendakwa lokasi kehilangan peserta larian Gopeng Ultra Trail, Muhammad Ashraf Hassan atau dikenali sebagai Acap pada Mac 2019 berlaku di Gua Tempurung. Anggota ranger, Nazri Mat Isa, 47, berkata, ramai yang menyangka Acap hilang di dalam Gua Tempurung sehingga menyebabkan ada pengunjung yang takut untuk berkunjung ke Gua Tempurung kerana khawatir akan terjadi seperti Acap. Terbaru, abang kepada Acap, Muhammad Zahiruddin Hassan melalui Facebooknya menawarkan wang tunai sebanyak RM12,000 sebagai ganjaran kepada sesiapa yang berjaya menemui adiknya sebelum menjelang Syawal ini.
Dalam 3 tahun ini banyak sungguh kisah yang keluar mengenai Acap. Ironinya masyarakat lebih gemar cerita buruk dari yang sahih. Ada yang kata dia lari, ada kata dia berkahwin bunian dan tak nak balik. Ada pula yang kata ditangkap jin kerana mencuri batu, makan siput dan macam-macam lagi. Menurutnya, tidak dapat dinafikan pelbagai spekulasi bertebaran sehingga kini. Muhammad Zahiruddin berkata, cerita rekaan lebih tersebar luas namun tidak memberi sebarang hasil dalam usaha pencarian, sebaliknya mengundang kesedihan kepada keluarga. Sebagai abang sulung, saya bertanggungjawab memastikan pencarian dan persoalan kami sekeluarga menemui jawapan sama ada Acap masih hidup atau sebaliknya. Sebagai ikhtiar lain kami juga titipkan doa dari Kota Mekah. Ibu, Siti Maznah Amis masih berharap kehilangan Acap menemui jawapan dan kami sekeluarga akan tetap berusaha memastikan persoalan ini akhirnya menemui noktah. Menurutnya, dia kadangkala dibantu rakan pendaki dari seluruh negara selain Aceh dan Indonesia pergi ke lokasi terakhir Acap dilihat bagi menjalankan misi pencarian di sekitar kawasan itu tetapi masih buntu dan tidak mendapat sebarang petunjuk. Keajaiban dan kuasa Allah sahaja dapat merungkai jawapan misteri kehilangan Acap walaupun kami masih perlu menanti pada satu tempoh yang tidak pasti, katanya. Anda ingat lagikah pada Ting Song Sheng? Kalau anda masih ingat, jika Song Sheng masih hidup hari ini, usianya kini sekitar 35 tahun, namun sampai sekarang, Song Sheng yang hilang pada 15 Januari 1996 masih tidak ditemui. Di mana dia? Jika anda tidak tahu atau sudah lupa, Song Sheng hilang ketika menunggu bas di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Taman Rasah di Klang, Selangor untuk pulang ke rumahnya. Ada pihak mendakwa dia telah dilarikan sindiket lalu dijadikan pengemis di Thailand, tapi kalau benar, mengapa sampai sekarang pihak berkuasa negara berkenaan gagal mengesannya? Gan Kim Chu dan isterinya, Tin Kui Dion telah menghabiskan wang sebanyak RM40,000 untuk mencari Song Sheng, termasuk menggunakan khidmat 80 orang bomoh, namun semuanya hampa. Apa sebenarnya yang berlaku kepada Song Sheng? Ada juga yang membuat teori mengatakan kanak-kanak itu telah dibawa ke alam lain. Kehilangan Song Sheng memang misteri, tapi kes kehilangan seorang kanak-kanak bernama Zulaiha Muhammad di Kampung Gantuk, Mentakap, Pahang pada 28 November 1998 lebih pelik. Ketika kejadian umur Zulaiha 6 tahun, pagi itu Zulaiha bermain dengan adiknya, Muhammad Nur Rahman, di bawah pokok jambu mawar di halaman rumahnya. Umur Muhammad Nur baru 2,5 tahun, ibu mereka, Kamariana Osman pula sibuk menyapu sampah. Oleh kerana sakit perut, Kamariana tinggalkan mereka dan pergi ke tandas, namun sekembalinya ke halaman, Kamariana dapati Zulaiha tiada. Muhammad Nur berlari datang dari balik sebatang pokok sambil menjerit-jerit. Dia menangis dan memberitahu bahawa kakaknya itu jatuh di pangkal pokok jambu tersebut. Kalau setakat jatuh, mengapa Zulaiha tiada di situ? Muhammad Nur tidak dapat berikan jawapan. Kamariana cuba mencari di sekeliling pokok itu tetapi hampa. Usaha mencari dilakukan segera. Pihak polis menghantar anjing pengesan, beberapa buah bot dan helikopter untuk menyusuri sungai Semantan yang terletak 200 meter dari rumah Kamariana. Namun Zulaiha tidak ditemui. Selepas lebih hampir 2 minggu berusaha, operasi itu dihentikan. Bagaimana Zulaiha boleh gaib dalam waktu yang begitu cepat? Ada yang mengatakan Zulaiha pergi ke sungai Semantan dan lemas. Kalau benar begitu, kenapa tiada seorang jiran pun yang nampak sedangkan Zulaiha memerlukan kira-kira 10 minit untuk ke sana? Tambahan pula Zulaiha tidak pernah pergi ke sungai tersebut. Kalau dia ke situ, tentulah bersama Muhammad Nur, kata bapanya Muhammad Petah. Berlaku kejadian-kejadian aneh sebelum Zulaiha hilang. Pertama, anaknya, Siti Rofiah pernah terhidu bau wangi di pangkal pokok tersebut dan bau itu melekat pada badannya selama beberapa hari. Esoknya, seekor kucing mereka enggan masuk ke rumah dan hanya mahu tidur di bawah pokok berkenaan. Seorang bomoh yang cuba mencari Zulaiha pula tiba-tiba berasa tubuhnya bagaikan ditarik oleh suatu kuasa gaib ke arah pangkal pokok jambu itu. Puas dia mengelak hingga tubuhnya terpelanting. Bomoh itu percaya, disitulah tempatnya Zulaiha ditarik masuk ke alam gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Alam bunian atau alam jin adalah alam yang manusia tidak boleh lihat, melainkan dengan izin Allah. Sehingga ke hari ini pelbagai cara sudah digunakan untuk membantu mencari Acap, Zulaiha dan Cheng tetapi masih menemui jalan buntu, tiada sebarang petanda atau petunjuk. Jadi saudara, apakah sebenarnya yang telah berlaku kepada mereka ini? Adakah benar mereka telah berpindah ke alam bunian atau ianya sebuah jenayah? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sama-sama kita berdoa agar Allah permudahkan urusan mereka. Sekian saja untuk video informasi kali ini. Semoga berjumpa di video yang akan datang guys. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Assalamualaikum.